Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Rahayu binti Kamari, Guru Bahasa Melayu anda dari SMK Datuk Engau Barat, Pontian, Johor. Okay, Cikgu berharap agar semua dalam keadaan yang sihat dan dapat mengisi masa sepanjang PKPP ini dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah, terutama untuk membuat ulang kaji bagi menghadapi peperiksaan SPM yang dijangka pada 22 Februari 2021. Okeylah. Baiklah, tanpa membuang masa, Cikgu memulakan sesi pada hari ini dengan berkongsi panduan menulis karangan bahagian A bagi kertas 1103/1. Okay, di sini Cikgu kongsikan markah untuk mendapatkan markah cemerlang bagi bahagian A. Jadi markah cemerlang ialah antara 26 hingga 30 markah. Dan di sini kita boleh bahagikan kepada dua markah cemerlang, iaitu yang pertama ialah markah cemerlang atas iaitu antara 28 hingga 30 dan cemerlang bawah 26 hingga 27. Okey, antara ciri karangan cemerlang iaitu sekiranya calon ingin mendapatkan markah antara 26 hingga 30, yang pertama ialah karangan mesti menepati tema bahan rangsangan. Di sini maksudnya ialah sekiranya soalan bertanyakan atau meminta calon untuk membincangkan ciri-ciri ataupun langkah-langkah yang langkah-langkah mengatasi pencemaran alam sekitar, maka calon mestilah menjawab soalan berkaitan dengan langkah-langkah mengatasi pencemaran alam sekitar. Okey, yang kedua, ciri yang kedua ialah bahasa gramatis dari segi kata dan ayat. Jadi dengan bahasa mudahnya, ayat mestilah lengkap, ayat bahasa Melayu mestilah lengkap dengan adanya subjek dan predikat. Okey, kemudian penggunaan tanda baca betul dan tepat. Jadi tanda baca di sini termasuklah tanda nokta, tanda koma, tanda seru, tanda soal dan sebagainya. Ada banyak penggunaan tanda baca dalam penulisan bahasa Melayu. Okey, kemudian ejaan mengikut sistem ejaan Rumi Baharu. Jadi murid-murid boleh merujuk kamus dewan untuk mendapatkan ejaan yang tepat. Okay, seterusnya ialah penggunaan kosakata luas dan tepat. Maksudnya calon ataupun murid boleh menggunakan pelbagai jenis perkataan dan digunakan dengan tepat dalam ayat. Okey, ciri yang ketiga ialah wacana lengkap. Jadi untuk menulis karangan yang cemerlang, mestilah wacananya lengkap. Jadi di sini maksudnya ialah sesuatu penulisan mestilah ada. Yang pertama ialah pendahuluan. Yang kedua mestilah ada isi dan yang ketiga mestilah ada penutup. Jadi ketiga-tiga ni saling melengkapi. Sekiranya tidak ada salah satu daripadanya, maka dianggap wacana bagi penulisan itu tidak lengkap. Kemudian seterusnya ialah unsur bahasa yang digunakan bervariasi dan menggunakan ungkapan yang menarik. Jadi ungkapan menarik di sini maksudnya sangat luas. Jadi antara ungkapan yang menarik ialah penggunaan frasa yang menarik, penggunaan peribahasa, penggunaan petikan hadis, petikan Al-Quran dan sebagainya. Jadi ada banyak ungkapan yang menarik yang boleh digunakan oleh murid. Okey, seterusnya yang keempat ialah idea relevan dengan tema bahan rangsangan dan dihuraikan dengan jelas dan matang. Jadi bagi cikgu, untuk mendapatkan karangan yang cemerlang, antara ciri yang paling utama ialah mestilah matang. Nanti cikgu akan terangkan apa yang dimaksudkan dengan matang. Okey, seterusnya. Di sini cikgu berikan antara contoh ungkapan yang menarik yang boleh digunakan oleh para pelajar. Di sini antara frasa-frasa menarik yang boleh digunakan, contohlah cikgu berikan. Yang pertama ni merupakan mekanisme terbaik. Jadi daripada menggunakan perkataan langkah, menggunakan perkataan cara, usaha, murid boleh menggunakan perkataan mekanisme. Jadi ini dah dianggap sebagai frasa ataupun penggunaan kosakata yang menarik. Kemudian antara lain ialah merupakan wahana yang cukup ampuh. Ampuh ni maksudnya kuat, kukuh. Jadi selain menggunakan perkataan kuat, murid boleh menggunakan perkataan
ampuh. Yang ke-10 ni sudah terang lagi, bersuluh, penawar yang paling mujarab. Penawar yang paling mujarab ni maksudnya langkah ataupun cara yang paling bertepatan ataupun cara yang paling utama, yang paling sesuai. Jadi murid boleh mempelbagaikan penggunaan ungkapan menari ini ataupun frasa menari ini. Okey, selain itu, peribahasa juga dianggap sebagai ungkapan menari. Jadi sebenarnya murid-murid dah boleh menyenaraikan peribahasa-peribahasa yang boleh digunakan dalam penulisan karangan. Jadi setiap tema dalam karangan itu murid-murid sepatutnya dah ada dah peribahasa-peribahasa yang boleh digunakan. Contohnya kalau di sini temanya ialah permainan tradisional, maka antara peribahasa yang boleh digunakan ialah melepaskan batuk di tangga, serampang dua mata, hidup segan mati tak mahu, lain hulu, lain parang, lain dahulu, lain sekarang. Jadi penggunaan peribahasa ni juga dianggap penting. Jadi dalam satu penghasilan karangan, mestilah ada satu atau dua peribahasa Melayu yang digunakan. Okey, ada soalan yang bertanya, boleh tak masukkan peribahasa lain? Contohnya peribahasa Arab, peribahasa Cina, peribahasa Inggeris. Jawapannya boleh dimasukkan dalam karangan, tapi dengan menggunakan bahasa Melayu. Bukannya bahasa Arab ditulis dalam bahasa Arab atau peribahasa Cina ditulis dalam bahasa Cina. Mesti diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Dan satu lagi syarat selain daripada tulis dalam bahasa Melayu, dalam karangan itu juga mesti ada peribahasa Melayu juga. Okey, seterusnya ialah kematangan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan kematangan? Jadi untuk mendapatkan markah cemerlang 26 hingga 30, inilah ciri yang paling utama. Kalau kita lihat ciri-ciri karangan cemerlang tadi, antaranya ialah matang. Karangan mesti matang. Jadi berdasarkan Kamus Dewan, matang ni maksudnya ialah kesempurnaan fikiran, iaitu pengalaman dan lain-lain. Jadi apa maksudnya? Maksudnya murid ataupun calon boleh menyampaikan pemikiran, apa yang difikirkan dalam fikirannya dan disampaikan kepada orang lain dan orang lain faham apa yang difikirkannya. Dan calon juga mesti bersikap dewasa dalam penulisan. Bukannya seperti kanak-kanak berumur 6 atau 7 tahun menulis. Okey, berpengalaman. Apa yang dimaksudkan dengan berpengalaman? Berpengalaman ini maksudnya calon ataupun murid boleh menggunakan pengalamannya sendiri ataupun calon boleh berkongsi pengalaman yang dibaca daripada mana-mana sumber. Contohnya daripada Dewan Siswa, daripada Dewan Masyarakat ataupun daripada akhbar-akhbar lain. Dan mungkin juga pengalaman itu ditonton daripada mana-mana media, contohnya melalui televisyen, melalui internet, melalui YouTube, dan ditulis dalam bentuk tulisan, disampaikan dalam bentuk tulisan. Okey, seterusnya matang juga bermaksud murid ataupun calon boleh memberikan pendapat secara ringkas, mudah difahami dan positif. Jadi maksudnya apa yang ditulis ataupun perkara yang ditulis itu mesti difahami dan mestilah bersifat positif. Jadi calon nak menunjukkan kematangannya mestilah sentiasa positif dengan apa-apa isu yang dikemukakan dalam soalan. Jadi semua faham maksud kematangan, dan cikgu harap tulisan ataupun karangan yang ditulis oleh murid-murid mestilah menunjukkan kematangan. Okey, macam mana kita nak tahu sama ada penulisan itu matang atau tidak? Di sini cikgu berikan contoh dua ayat yang menunjukkan, ayat yang pertama menunjukkan calon itu kurang matang dan yang kedua menunjukkan calon yang matang. Jadi yang berwarna hitam ni kurang matang. Jadi contoh ayatnya ialah banyak nyawa terkorban dalam kemalangan jalan raya pada musim perayaan. Okey, di sini calon menulis tanpa bersandarkan kepada mana-mana sumber atau tidak berdasarkan kepada mana-mana statistik atau fakta.
berbanding dengan calon yang kedua. Kita lihat ayatnya. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh polis trafik baru-baru ini, bilangan yang terkorban semasa musim perayaan meningkat sebanyak 20% berbanding pada tahun 2018. Ya. Jadi di sini calon ini menggunakan statistik yang dikeluarkan oleh polis trafik dan dibuat perbandingan dengan tahun 2018. Jadi jelas di sini menunjukkan bahawa calon ini merupakan calon yang matang. Okey. Jadi kita dah lihat ciri-ciri karangan yang cemerlang terutama untuk bahagian A, dan kita cuba berkongsi satu soalan berkaitan dengan bahagian A. Jadi contoh soalannya, gambar di bawah menunjukkan sebahagian permainan tradisional dan usaha mempopularkan permainan tersebut. Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha mempopularkan permainan tradisional di negara kita. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Jadi temanya berkaitan dengan permainan tradisional. Jadi kalau murid-murid ingat, tema ini disoal dalam peperiksaan percubaan baru-baru ini, tetapi keluar untuk bahagian B. Dan untuk latihan ini saya masukkan dalam bahagian A. Jadi arahan soalannya, kalau murid-murid peka, semua arahan soalan telah dihitamkan, ditebalkan tulisannya. Contohnya di sini arahannya ialah huraikan pendapat anda tentang apa? Tentang usaha-usaha mempopularkan permainan tradisional di negara kita. Kita dah tahu dah, murid atau calon mesti menghuraikan berkaitan dengan usaha-usaha mempopularkan permainan tradisional di negara kita. Okey, panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Okey, jadi boleh tak kalau kita tulis lebih daripada 250 patah perkataan? Jawapannya boleh. Calon boleh menulis lebih daripada 250 patah perkataan. Tetapi ingat murid-murid semua, jangan kurang daripada 200 patah perkataan. Okey, sekiranya calon nak tulis 300, boleh. Nak tulis 350 pun boleh. Tetapi kena ingat murid-murid, masa yang dicadangkan untuk bahagian A ialah 45 minit. Jadi kita mesti kawal penulisan kita supaya tidak mengambil masa yang terlalu panjang dan menyebabkan masa untuk menulis bahagian B terhad. Sebab itulah saya selalu nasihatkan murid-murid saya supaya menulis bahagian B dahulu untuk menjawab soalan kertas 1. Okey, jelas ya semua? Okey, kita lihat contoh gambarnya. Di sini adalah permainan tradisional. Jadi isi-isinya apakah usaha yang dilakukan untuk memperkenalkan permainan tradisional ni? Yang pertama ialah memperkenalkan permainan tradisional, yang kedua dijadikan aktiviti kurikulum, dan yang ketiga menjalankan kempen. Jadi untuk perbincangan seterusnya nanti saya akan ambil satu sahaja untuk diterangkan kepada murid-murid semua, iaitu isi yang pertama, memperkenalkan permainan tradisional. Okey, seterusnya panduan untuk menjawab bahagian A ni, bahagian pendahuluan. Jadi saya tahu cikgu-cikgu, anak-anak murid semua di sekolah telah membimbing murid-murid bagaimana untuk menulis pendahuluan. Dan mungkin cara yang saya terangkan ini ada sedikit perbezaan dengan cikgu-cikgu yang membimbing murid-murid sekalian. Tetapi semua yang diterangkan itu lebih kurang sama sahaja. Jadi untuk pendahuluan ini, saya mencadangkan 4 perkara perlu ditulis dalam bahagian pendahuluan. Iaitu yang pertama ialah T. T ini ialah maksudnya tema. Tema ni murid-murid boleh ambil daripada soalan ataupun boleh menulis menggunakan idea sendiri. Jadi T ni maksudnya tulis ayat tentang tema secara umum, bukan idea atau isi karangan. Jangan masukkan idea atau isi karangan dalam bahagian pendahuluan. Tulis saja ayat secara
umum. Contohnya soalan itu berkaitan dengan permainan tradisional, kita tulis satu ayat umum berkaitan dengan permainan tradisional. Okey, D, murid-murid juga boleh memberikan definisi atau maksud. Contohnya memberikan definisi apa yang dimaksudkan dengan permainan tradisional. Okey, C ialah memberikan contoh terkini. Ini pun menunjukkan kematangan. Sekiranya contoh-contoh yang ditemukan bukanlah yang terkini atau bukan contoh semasa, maka tahap kematangan murid-murid tidak sampai seperti mana yang dikehendaki oleh pemeriksa. Okey, yang keempat ialah ayat arahan. Ini mengikut fokus utama dalam tugasan. Contohnya di sini, ayat arahannya ialah uraikan pendapat anda tentang usaha-usaha mempopularkan permainan tradisional di negara kita. Jadi, dalam bahagian pendahuluan atau perenggan pendahuluan ni, ayat yang terakhir ini mesti berkaitan dengan ayat arahan. Okey, seterusnya saya tunjukkan contoh pendahuluan. Okey, oleh sebab ini ialah karangan bahagian A yang panjangnya hanya 250 patah perkataan, maka semua contoh yang saya berikan ini hanyalah sesuai untuk bahagian A. Okey. Jadi ayat yang pertama, dalam meniti arus kemodenan ini, permainan tradisional seakan tidak mempunyai tempat di hati masyarakat lagi. Ini ialah tema dia. Jadi kita memberikan satu gambaran secara umum berkaitan dengan permainan tradisional. Okey, ayat seterusnya, permainan tradisional yang diwarisi dari zaman ke zaman, ini ialah definisi. Saya memberikan definisi, iaitu apa yang dimaksudkan dengan permainan tradisional, iaitu permainan yang diwarisi dari zaman ke zaman. Seperti wow, gasing, congkak dan konda-kondi. Ini contoh. Jadi seboleh-bolehnya sekiranya kita nak menjawab soalan karangan, ambil apa-apa contoh yang dikemukakan dalam soalan. Contohnya dalam soalan itu terdapat gambar gasing, congkak, wow. Jadi sudah semestinya dalam karangan itu masukkan contoh-contoh yang telah dinyatakan. Wow, gasing, congkak, dan bolehlah tambah mana-mana yang lain. Contohnya di sini saya berikan konda, kondi. Okey, semakin dipinggirkan oleh generasi muda. Boleh dikatakan generasi ala baru hari ini ada yang tidak mengenali permainan-permainan tradisional ini. Hal ini demikian kerana mereka telah teknologi, Minecraft dan mobile modern seperti PUBG, Minecraft dan Mobile Legends ni dengan permainan tradisional seperti wow, gasing dan congkak. Okey, sejajar dengan proses modernisasi kini, dilihat bahawa belum ada tanda-tanda permainan tradisional akan kembali diminati. Mahukah kita membiarkan khazanah budaya bangsa kita lenyap begitu saja? Okey, jadi dalam pendahuluan atau dalam penulisan karangan, murid-murid juga dibenarkan sekiranya hendak menulis ayat tanya. Okey, di sini ialah ayat penegasan, ayat arahan untuk yang terakhir ni. Oleh itu, terdapat beberapa langkah yang sesuai dan wajar dilaksanakan bagi mempopularkan permainan tradisional ini kembali. Jadi kalau anak murid-murid semua ingat, ayat arahannya ialah bagaimana kita lihat semula. Urai pendapat anda tentang usaha-usaha mempopularkan permainan tradisional di negara kita. Maka ayat arahannya yang terakhir tadi, oleh itu terdapat beberapa langkah yang sesuai dan wajar dilaksanakan bagi mempopularkan permainan tradisional ini kembali. Jadi kenapa penting ayat ini? Sebab dengan membaca ayat ini, pemeriksa tahu bahawa perenggan seterusnya murid-murid atau calon-calon akan membincangkan tentang langkah untuk mempopularkan permainan tradisional. Okey, seterusnya kita beralih kepada bahagian isi. Apa yang perlu ada dalam bahagian isi? Sebenarnya untuk bahagian isi ada 4 perkara yang mesti ada.
Yang pertama ialah mesti ada ayat topik, ayat topik ataupun idea atau isi. Yang kedua mesti ada huraian. Huraian ini murid-murid boleh menggunakan banyak teori. Contohnya menggunakan teori 4W1H. Jadi di sini saya lebih kepada menggunakan M dan B, iaitu mengapa dan bagaimana. Mengapa, why, bagaimana, how. Satu W dan satu H. Okey, kemudian yang ketiga mesti ada contoh, dan yang keempat mesti ada ayat penegasan. Itu 4 perkara asas yang mesti ada dalam bahagian isi. Jadi biasanya cikgu-cikgu di sekolah juga ada teori, ada formula-formula tersendiri untuk menulis bahagian isi. Dan antara formula yang paling popular ialah menggunakan formula Imbakub. Jadi Imbakub ni maksudnya idea, isi ataupun ayat topik yang saya beritahu tadi. Okey, M, mengapa? Mengapa boleh berlaku? Mengapakah perlu dilakukan? Okey, B, bagaimana boleh berlaku? Bagaimana dilakukan? Jadi murid-murid boleh menjawab soalan-soalan ini untuk menghuraikan bahagian isi. Dan untuk huraian isi juga, yang paling penting juga mesti murid-murid menyatakan kesan daripada perkara-perkara yang dinyatakan di atas ini, apa kesannya ataupun apa impaknya. Okey, ini ialah huraian. Kemudian dalam perenggan isi juga mesti dimasukkan ungkapan menarik. Tak kiralah dalam ayat yang pertama, ayat yang kedua atau ayat yang terakhir. Okey, kemudian yang penting juga ialah ada penegasan, ayat penegasan. Ataupun ada murid yang menyatakan ayat penegasan ini sebagai ayat kesimpulan kecil dalam satu perenggan. Okey, kita lihat contoh perenggan isi. Saya ambil satu contoh, iaitu isi yang pertama tadi, memperkenalkan permainan tradisional. Okey, jadi ayat yang pertama, antara usaha perdana ialah ibu bapa memperkenalkan semula permainan tradisional kepada anak-anak. Okey, ini ialah ayat ideal ataupun isi utama tadi. Dan dalam isi utama ni calon memilih peranan ibu bapa untuk memperkenalkan semula permainan tradisional. Jadi dalam ayat yang pertama juga kita lihat sudah ada frasa menarik. Contohnya usaha perdana. Jadi dah lengkap bahagian ungkapan menarik di sini. Okey, kemudian ayat yang kedua, hal ini disebabkan ibu bapa dapat menjadi suri teladan kepada anak-anak yang sedang membesar. Mengapa? Soalan yang kedua tadi dalam bagaimana kita nak membuat huraian ialah mengapa. Mengapa boleh berlaku? Mengapa perlu dilakukan? Iaitu kita jawab soalan ni. Hal ini disebabkan ibu bapa dapat menjadi suri teladan kepada anak-anak yang sedang membesar. Okey, kemudian dengan itu, ibu bapa seharusnya mendedahkan permainan kepada anak-anak dengan membelikan anak-anak mereka permainan tersebut sebagai hadiah. Bagaimana? Bagaimana ibu bapa boleh menjadi suri teladan tadi? Iaitu kita boleh menjawab, iaitu dengan membelikan anak-anak permainan tersebut sebagai hadiah. Okey? Kemudian seterusnya, ibu bapa juga harus meluangkan masa bersama dengan anak-anak untuk bermain permainan tradisional. Ini masih lagi bagaimana? Bagaimana ibu bapa nak perkenalkan? Iaitu ibu bapa bermain bersama dengan anak-anak. Okey, yang berwarna merah inilah kesan dia. Kesan daripada langkah-langkah yang dilaksanakan oleh ibu bapa tadi. Hal ini amat signifikan dalam mendidik dan memperkenalkan anak-anak dengan permainan tradisional. Dengan melakukan aktiviti tersebut bersama-sama akan memberikan peluang kepada seluruh ahli keluarga untuk mencuba bermain permainan tradisional. Jadi apa kesannya tadi? Iaitu dapat memberi peluang kepada seluruh ahli keluarga mencuba bermain permainan tradisional. Jadi murid-murid jangan lupa untuk menuliskan kesan. Setiap kali kita membuat huraian mesti diakhiri dengan kesan ataupun impaknya. Okey,
Kemudian oleh itu anak-anak haruslah diperkenalkan dengan permainan tradisional ini sejak kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ni dah masuk ungkapan menarik, iaitu saya gunakan apa? Menggunakan peribahasa. Jadi kita tengok peribahasa ni peribahasa yang mudah saja yang biasa kita gunakan. Tetapi sekiranya diletak di tempat yang sesuai, karangan kita akan menjadi cantik. Ya? Dan satu lagi saya nak ingatkan kepada murid-murid, apabila menggunakan perkataan bak ini perlu bersambung dengan frasa sebelumnya. Jadi bak tidak boleh digunakan sebagai pemula ayat. Okey. Dan yang akhir sekali yang berwarna biru ini ialah ayat penegasan. Sesungguhnya sikap ibu bapa yang memperkenalkan permainan tradisional kepada anak-anak penting dalam mempopularkan permainan tradisional kepada mereka. Bagaimana kita buat ayat penegasan ini? Kita ambil semula isi ataupun idea utama bagi perenggan ini, iaitu memperkenalkan permainan tradisional. Kita buat satu ayat lagi dengan menegaskan semula bagaimana memperkenalkan permainan tradisional ni dapat mempopularkan permainan tradisional. Okey, jelas ya murid-murid bagaimana kita nak membuat ataupun menulis bahagian isi karangan. Okey, seterusnya ialah bahagian penutup. Di sini saya berikan 4 perkara yang mesti ada dalam menulis penutup. Iaitu yang pertama ialah dengan memberikan pandangan. P, memberikan pandangan, pendapat tentang tema ataupun kita memberi pendirian kita berkaitan dengan tema. Kemudian C, memberikan cadangan. Bagaimana kita nak memperbaiki ataupun bagaimana kita, idea kita, cadangan kita untuk memperkenalkan atau mempopularkan permainan tradisional ini. Okey, yang ketiga ialah menyatakan impak, kesan. Dan yang keempat, harapan. Apa harapan kita? Dan tanda plus ini ataupun tanda tambah ini apa? Jadi tanda tambah ini maksudnya murid-murid boleh tambah apa-apa peribahasa, boleh menambah slogan, supaya perenggan penutup ini bertambah cantik. Okey, ini contoh perenggan penutup. Jadi konklusinya permainan tradisional memang wajar dikembalikan kegemilangannya. P, kita memberi pandangan kita, ataupun kita menyatakan pendapat, pendirian kita bahawa permainan tradisional ni perlu ataupun wajar dikembalikan kegemilangannya. Jadi untuk bahagian penutup ini penanda wacananya banyak yang boleh kita gunakan. Contohnya konklusinya, kesimpulannya, akhirul kalam. Tetapi sebagai pemeriksa, cikgu lebih suka penanda wacana yang ringkas, yang tepat, yang mudah. Contohnya konklusinya, sebagai kesimpulannya, itu lebih mudah difahami. Okey, seterusnya. Kita tidak seharusnya menjadi seperti kacang lupakan kulit. Ini cadangan kita. Apa cadangan kita? Kita kata kita tidak seharusnya menjadi seperti kacang lupakan kulit. Jadi secara tak langsung di sini pun sudah ada peribahasa, ungkapan menarik. Sesungguhnya permainan tradisional ini merupakan tradisi dan jati diri masyarakat di negara kita. Seharusnya kita hendaklah bersama-sama menyumbang tenaga. Kita memberikan satu lagi cadangan. Kita hendaklah bersama-sama menyumbang tenaga dalam usaha memartabatkan kegemilangan permainan tradisional ini kembali. Harapan kita supaya permainan tradisional ini dapat dimartabatkan kegemilangannya. Okey, dengan itu usaha yang dilakukan, usahlah sekadar hangat-hangat tahi ayam kerana sikap genggam bara api biar sampai jadi arang haruslah dijadikan keutamaan. Okey, dah masukkan juga peribahasa di sini. Okey, tegaslah bahawa seni warisan budaya negara ini harus terus dipelihara hinggalah ke akhirnya. Harapan kita ni bak kata patah tak lapuk di hujan, tak lekang dek panas. Impaknya apa? Impaknya supaya tak lapuk di hujan, tak lekang dek panas. Okey, jadi itu berkaitan dengan perenggan penutup.
Okey, sebelum cikgu akhiri sesi kita pada kali ini, cikgu senaraikan beberapa kelemahan dalam penulisan karangan yang biasa dilakukan oleh murid-murid. Okey, yang pertama, tulisan buruk yang susah dibaca. Jadi impression pertama pemeriksa bila mendapat skrip jawapan ialah tulisan. Jadi tulisan itu boleh menggambarkan kesungguhan calon ataupun murid-murid dalam menjawab soalan karangan. Jangan sampai tulisan tidak boleh dibaca dan ini menyebabkan markah murid-murid terjejas. Okey, yang kedua ialah kesalahan penggunaan tanda baca. Jadi kadang-kadang ada murid yang tidak menulis meletakkan tanda nokta, tidak ada koma dan sebagainya. Dan penggunaan tanda baca ini juga termasuklah dalam penggunaan huruf besar dan huruf kecil, terutama untuk kata nama khas. Contohnya nama orang, Ali, Ahmad, mestilah dimulakan dengan huruf besar. Jadi elakkan menggunakan ataupun terdapat kesalahan dalam penggunaan tanda baca sebab nanti akan mengotorkan skrip jawapan murid-murid dan menyebabkan impression pemeriksa juga jatuh. Okey, yang ketiga ialah kegagalan menyampaikan maksud ayat. Kadang-kadang ada murid yang menghafal ayat-ayat yang diberikan oleh guru ataupun menghafal ayat daripada mana-mana sumber dan kadang-kadang murid tidak tahu ataupun tidak faham apa sebenarnya maksud yang hendak disampaikan. Jadi elakkan ayat yang ditulis itu tidak membawa apa-apa maksud. Okey, seterusnya yang keempat ialah ayat tergantung. Ayat tergantung ni maksudnya kadang-kadang ayat tidak ada subjek, tidak ada predikat atau memulakan ayat dengan predikat. Dan satu lagi yang saya nak ingatkan ialah penggunaan kata hubung yang. Berhati-hati dengan kata hubung yang sebab boleh menyebabkan ayat juga tidak lengkap. Okey, yang kelima ialah tidak mementingkan pemerengganan. Jadi karangan yang cantik, karangan yang cemerlang mestilah perenggannya yang seimbang. Dari perenggan pendahuluan sampailah kepada perenggan penutup. Okey, kemudian seterusnya ialah isi karangan tidak disusun dengan sempurna. Kadang-kadang dalam satu perenggan terdapat dua isi ataupun dua perenggan menggunakan isi yang sama. Jadi elakkan daripada kesilapan-kesilapan seperti ini. Okey, seterusnya terdapat banyak kesalahan ejaan. Jadi ini pun sering berlaku dan menyebabkan tanda-tanda merah dalam skrip jawapan calon. Okey, seterusnya ialah pengulangan isi karangan. Kadang-kadang isi itu telah diterangkan dalam perenggan sebelumnya diulang semula dalam perenggan berikutnya. Okey, seterusnya kelemahan lain ialah menggunakan singkatan-singkatan perkataan seperti DGN, DLL, YG, SPT dan sebagainya. Jadi elakkan menggunakan singkatan-singkatan perkataan seperti ini. Okey, seterusnya ialah kegagalan calon memahami kehendak soalan dan format karangan. Ini format karangan lebih kepada bahagian B. Calon tak tahu bila masa nak guna format rencana, format ucapan dan sebagainya. Kemudian gagal menguraikan isi karangan dengan sempurna. Seterusnya gagal menggunakan imbuhan dengan betul. Ini juga sering berlaku dan ada juga calon yang tidak menggunakan imbuhan langsung dalam kata kerja. Kemudian gaya bahasa yang digunakan tidak menarik langsung. Ini tidak ada ungkapan menarik. Penulisannya hanya mendata sahaja. Okey. Jadi begitulah kelemahan-kelemahan yang biasa dilakukan oleh calon-calon yang menulis karangan. Jadi saya harap murid-murid calon SPM bagi tahun 2020 berhati-hati dalam menulis karangan dan elakkan melakukan kesalahan-kesalahan yang boleh menggugat
murid-murid daripada mendapat markah cemerlang. Okey, nampaknya sampai setakat ini sahaja penerangan daripada cikgu. Jadi cikgu berharap dan berdoa ya semoga anak-anak murid semua mendapat kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM tahun 2020 terutama untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Dan cikgu berdoa agar semua mendapat A+, A tambah dalam subjek ini. Amin. Okey, dengan itu, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.